Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kajian kita tentang menulis esei untuk kerja khusus sejarah 9404. Okay, apa khabar para pelajar semua? Dalam menghasilkan sebuah esei ni, seperti saya terangkan pada siri yang pertama, sebuah esei sejarah memerlukan kita menghasilkan sesuatu pengkisahan ataupun penceritaan berdasarkan kepada sumber. Ini sebagai evidence kepada apa yang kita ingin sampaikan. Jadi fakta kita mesti disokong dengan evidence. Jadi dalam keadaan sekarang ini yang pergerakan kita agak terbatas di dalam keadaan PKP dan juga dalam menghadapi wabak COVID-19 ini, maka kita bersama perlu menjaga kita perlu menjaga untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Maka salah satu cara yang kita boleh gunakan untuk memperolehi sumber, sama ada sumber pertama, sumber kedua dan juga sumber lisan, melalui apa yang saya katakan, kita hanya berdasarkan kepada kita mencari maklumat-maklumat tersebut melalui sumber online. Ini yang kita boleh mencari secara online dengan menggunakan internet, menggunakan sosial media, menggunakan pelbagai sumber yang boleh kita gunakan, yang tanpa memerlukan kita bertemu secara semuka. Jadi ini ada sesuatu yang baru dalam norma baru yang kita perlu lalui sebagai satu metod dari segi kaedah penyelidikan. Jadi dalam keadaan yang serba kekurangan ini, tapi sebenarnya dia ada advantage, peluang yang lebih baik untuk kita meneroka sesuatu yang baru. Jadi saya galakkan pelajar untuk mencari bahan, mencari bukti, mencari evidence, mencari sumber-sumber pertama, sumber kedua, sumber lisan ataupun sumber ketiga ini melalui online. Jadi hari ini saya akan jelaskan bagaimana untuk kita meneroka, mengumpul, mencari bahan-bahan melalui sumber internet ini. Jadi teruskan bersama saya untuk memahami dengan lebih mendalam bagaimana kita nak mendapatkan evidence daripada sumber secara online. Untuk mendapatkan maklumat secara online, antara portal ataupun website rasmi yang boleh kita teroka ialah Arkib Negara Malaysia. Ini adalah contoh portal Arkib Negara Malaysia. Para pelajar boleh menggunakan Arkib Negara Malaysia ini sebab ada beberapa maklumat yang boleh kita gunakan sebagai sumber pertama ataupun sebagai sumber kedua melalui Arkib Negara Malaysia online. Ini kalau pelajar lihat dalam portal Arkib ini, pelajar boleh mendaftar sebagai penyelidik. Kalau saya guna sebagai penjawat awam lah, dan juga saya juga seorang penyelidik. Jadi saya akan guna dan masukkan dan daftar. Pertama kita kena daftar dalam portal ini, membolehkan kita akses sebarang maklumat yang terdapat dalam portal rasmi Arkib Negara Malaysia. Jadi pelajar masuk ke dalam portal ini dan cuba memperolehi beberapa maklumat. Contoh di bahagian ini, ada tanda search ini. Pelajar boleh search apa sahaja maklumat yang pelajar nak. Contohnya kita nak melihat tentang Selangor, Perak, Kedah, Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Kita nyatakan je di sini, dia akan keluarkan senarai ini yang ada di dalam Arkib ini. Tapi mungkin pada masalah ini, dia bergantung kepada internet kita sendiri dan juga server daripada Arkib Negara ini. Kadang dia agak perlahan, tapi pelajar perlu sabarlah dalam usaha kita untuk mendapatkan maklumat ini. Saya lihat ada banyak beberapa maklumat penting yang pelajar boleh gunakan untuk sumber pertama. Dalam menulis esei kerja khusus ini, kita mesti ada sumber pertama. Berapa banyak pelajar sumber yang perlu kita perlukan? Antara 5, mungkin 5 saja minima. Tapi kalau kita ada lebih banyak sumber pertama, itu adalah satu esei yang baik. Yang penting kita boleh menulis esei itu secara menggunakan format yang betul. Bukan main tulis saja, tapi kita menggunakan format yang betul. Sebab dalam esei itu, esei sejarah yang saya terangkan sebelum ini, esei mesti ada format esei. Itu pengenalan, isi dan penutup. Dan bila kita menulis esei sejarah, kita menulis esei itu berdasarkan fakta.
fakta itu mesti disandarkan kepada evidence ataupun bukti-bukti yang kita kenali sebagai sumber pertama, sumber kedua dan juga sumber lisan ataupun sumber ketiga. Jadi gabungkan ketiga-tiga sumber ini dalam esei kita untuk menghasilkan satu esei yang baik. Ini satu esei yang menarik, yang orang lain bila membaca esei kita itu mereka berminat untuk membaca seterusnya, dan ataupun ada orang lain yang ingin meneruskan kajian tersebut, mereka boleh menggunakan esei kita sebagai asas kepada kajian tersebut. Jadi dalam laman web Arkib Negara ini, pelajar boleh lihat beberapa perkara berkaitan dengan arkib ini. Contoh kita lihat seterusnya ya. Okey, contoh ini saya dah search. Contoh saya search Selangor. Ada beberapa perkara tentang negeri Selangor yang kita boleh lihat. Contohnya Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz. Detik jam tengah malam di Padang Kelab Selangor. Majlis Taslaman Kelang, kod bidang akhir dan sebagainya. Pelajar boleh search dekat sini yang berkaitan dengan apa yang kita perlukan. Mungkin tidak dapat 100% dengan kajian yang kita buat, tetapi kita dapat menjadikan bahan ini sebagai asas permulaan kepada kajian yang hendak kita buat. Kalau ada kita nak membuat sorutan review ataupun suratan ataupun literature review ataupun sorutan kajian, sorutan kajian. Jadi berdasarkan beberapa petikan, beberapa artikel, jurnal ataupun bahan yang kita peroleh daripada arkib ni dalam bentuk laporan ke gambar dan sebagainya, kita boleh gunakannya sebagai sumber pertama untuk mengukuhkan kita punya esei. Jadi pelajar boleh search lah, ada banyak sebenarnya ni seterusnya terakhir ni. Pelajar nampak tak ni? Seterusnya terakhir ni, search saja, tengok apakah pilih bahan-bahan yang sesuai yang boleh kita gunakan untuk meneruskan ataupun mendapatkan bahan yang sesuai dengan kajian kita. Contoh ada juga di bahagian Arkib Negara Malaysia ini ada beberapa perkara seperti pengumuman berita, keratan akhbar, pameran, arkib dan sebagainya. Ini sangat berguna yang pelajar boleh gunakan. Misalnya dari segi keratan akhbar, pada Februari 2018, Januari 2018, cuba cari yang lebih awal sebab kajian kita hanya sehingga 2015. Sehingga 2015 dan sebelumnya lah. Jadi kita boleh memperoleh beberapa maklumat yang kita daripada portal rasmi Arkib Negara ini. Contoh yang inilah. Ini tahun 2018. Ini agak terkini. Cuba cari yang lebih awal. Ada beberapa akhbar misalnya New Strip Time, Berita Wilayah, RTM Online, Utusan Malaysia, semua ni boleh diambil dan diguna pakai kalau sesuai. Tapi kita carilah tahun 2015, sebelum 2015 dan sebelumnya, untuk meninjau ataupun meneroka perkara-perkara yang terdapat pada tahun-tahun seperti yang kita kendaki. Jadi boleh gunakan di sinilah kita boleh guna portal ini untuk memperoleh maklumat. Selain daripada itu, saya bagi contoh lain ini juga contoh yang saya katakan tadi, berkaitan dengan saya tadi Selangor, di Selangor tadi. Ini antara tajuk-tajuk lain yang ada dalam tu. Misalnya mesyuarat Dobar, pemilihan lagu sambut tahun tahun ni, pelajar boleh search, teruskan seterusnya dan terakhir daripada portal ini. Jadi terus boleh dapatkan maklumat dan bukalah, kliklah satu persatu bahagian ini dan pelajar akan dapat membacanya dengan lebih baik berkaitan dengan maklumat yang kita kendaki. Teruskan. Ini contoh, ini adalah bahagian daripada senarai buku terbitan Arkib Negara Malaysia. Ini adalah contoh-contoh buku lah. Koleksi, di sini yang pentingnya saya nak tunjuk adalah koleksi ucapan Perdana Menteri. Walaupun kita memilih tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang dah ditulis sebelum ini, tapi kita bukan mengambil terus daripada apa yang ditulis oleh orang sebelum ini. Tidak. Pelajar membuat sesuatu yang baru. Cuba cari, baca balik, cuba lihat ucapan-ucapan ini dan cuba ambil petikan daripada ucapan itu untuk menghasilkan satu persoalan yang baru yang mungkin orang belum tulis. Orang belum tulis. Kita ambil sesuatu yang baru yang orang belum tulis, yang kita boleh gunakan untuk kajian kita. Untuk meninjau dengan lebih dekat tentang apa yang disampaikan berdasarkan ucapan-ucapan tokoh-tokoh negara ini pada Perdana Menteri ini. Jadi kita boleh membuat satu kajian yang menarik berkaitan dengan
idea-idea pemikiran tokoh ini, supaya dapat menjadi iktibar ataupun pengajaran pada generasi pada hari ini. Walaupun ini telah berlaku beberapa tahun lalu, sangat lama, misalnya tahun 92, 65 dan sebagainya, tapi kita boleh membuat itu sebagai satu kajian. Jadi pelajar boleh melihat dekat sini dari segi koleksi ucapan, dari segi penerbitan, permata pustaka, mengenali tokoh, mercu tanda, jendela sejarah, arkib negarawan, imbasan fakta, buletin Puspahawangsa. Semua ini mempunyai banyak maklumat yang pelajar boleh baca, cuba lihat, cuba search, cuba teroka untuk membolehkan kita mengumpul sebaik mungkin, sebanyak mungkin sumber pertama ataupun sumber kedua, hanya duduk di rumah. Bukan, kita tak perlu bersemuka. Kita hanya perlu rumah dan mengumpul bahan ini. Kumpul, ambil, download, kumpulkan, buat satu folder, letakkan, nyatakan maklumat itu. Penting kita kena tahu maklumat tu dari mana, bila masanya dan sebagainya. Jadi maklumat itu perlu dilengkapkan untuk kita, ini yang kita katakan proses kedua dalam penulisan, iaitu semasa menulis, semasa kita membuat penyelidikan. Jadi semasa kita membuat penyelidikan itu, kita perlu mengumpul sebanyak mungkin bahan. Kita belum tulis lagi, kita hanya mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kajian kita. Selepas itu dah cukup bahan itu, baru kita tulis berdasarkan evidence yang kita telah ada tadi. Itu memudahkan untuk kita menulis, menjelaskan suatu fakta dan seterusnya meletakkannya di bahagian nota hujung ataupun nota kaki, untuk memberikan satu esei sejarah sebagai seorang pelajar sejarah. Ini satu esei yang menarik, iaitu esei sejarah yang berasaskan bukti daripada sumber pertama, sumber kedua ataupun sumber lisan. Ini contoh-contoh yang pelajar boleh search sendiri nanti untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut dari pelbagai jenis bentuk melalui portal Arkib Negara Malaysia. Ini satu contohlah. Misalnya Datuk Abdul Ghani Midhat, Tan Sri Abdul Ghani Midhat, seorang legenda bola sepak Malaysia yang sangat terkenal. Banyak orang tulis tentang Datuk Abdul Ghani Midhat. Mungkin pelajar boleh menulis perkara yang lain yang belum dibincangkan oleh mana-mana penulis sebelum ini. Jadi di sini ada banyak senarai. Kalau pelajar tengok, ada banyak senarai tokoh-tokoh yang telah dijadikan sebagai sumber dalam Arkib Negara. Jadi boleh search lah, boleh tengok lah. Jadi bagaimana mereka menulis tentang tokoh-tokoh ini, kita boleh jadikan sebagai panduan dalam menghasilkan satu esei berkaitan dengan tokoh. Sebab kita ada tema tokoh kan. Jadi bila kita nak menulis satu tema tokoh, kita kena tahu apa yang sepatutnya ada dan bagaimana menulis satu esei sejarah yang berbentuk biografi ini. Itu tentang seseorang tokoh yang kenapa kita anggap dia tokoh. Itu perlu diperjelaskan dalam esei kita. Kenapa orang ini dianggap sebagai tokoh, yang kita angkat dia sebagai tokoh, yang untuk kita kaji, untuk memberi satu penghuraian yang baik dan relevannya tokoh tersebut kepada kajian kita. Itu perkara yang penting, yang pelajar perlu jelaskan dalam kita menghasilkan satu tokoh. Boleh ambil contoh kat sini, bila yang menghasilkan sejarah tokoh dan sebagainya. Saya teruskan lagi. Ini contoh ini senarai buku terbitan tadi. Ini ialah maklumat kalau pelajar-pelajar lihat dari penyelidik. Ini adalah koleksi-koleksi yang kita boleh lihat, boleh stroke, dan boleh kumpul lah maklumat yang berkaitan dengan kajian yang kita buat. Saya teruskan je. Ini tentang Arkib Negara saja. Ini contoh laman kenali tokoh. Laman kenali tokoh yang saya jelaskan tadi. Jadi pelajar boleh tengok lah. Ini contoh Datuk Ud Salih. Satu lagi adalah jendela sejarah. Satu portal di Arkib Negara yang menjelaskan tentang jendela sejarah. Jadi pelajar boleh klik dekat mana-mana bahagian ini dan boleh membaca perkara-perkara yang berkaitan dengan sejarah, yang boleh mungkin ada kaitan dengan kajian kita, tempat yang kita kaji, tentang latar belakang tema ekonomi yang kita kaji, latar belakang tentang aktiviti sukan, tema sukan yang kita kaji. Mungkin kita boleh peroleh daripada jendela sejarah yang sesuai ini, kita ambil dan kita letakkan, kita kumpulkan supaya kita boleh gunakannya sebagai salah satu sumber dalam kita punya penulisan tadi. Jadi kita adalah untuk dirujuk sebagai nota hujung dan juga dari segi penulisan bibliografi nanti. Nanti saya akan masuk bahagian ketiga. Saya akan tunjukkan bagaimana menulis esei sejarah dan bagaimana kita nak buat nota hujung dan juga menulis bibliografi yang betul. Itu yang kemudian nanti. Jadi sekarang kita hanya mengumpul bahan. Pelajar boleh mengumpul bahan dengan membuat penyelidikan secara online sahaja. Misalnya melalui portal Arkib Negara ini.
Okey, kita teruskan pelajar. Okey, ini ada contoh mercu-mercu tanda yang terdapat dalam portal Arkib Negara ini, yang pelajar mungkin boleh ambil, boleh lihat, boleh baca untuk memahami, untuk mengaitkan dengan kajian yang kita buat, berkaitan dengan tajuk kajian kita yang mana sesuai itu pelajar boleh ambil. Okey, ini semua adalah banyak misalnya Kubu Pantai Sabak, nampak ni, Kota Long Jaafar. Okey, ini semua kita boleh lihat, dan boleh baca untuk mendapatkan maklumat daripada Arkib Negara. Ini satu portal yang rasmi, dari segi faktanya yang autentik, yang boleh kita jadikan sandaran dalam kajian yang kita lakukan. Okey, saya teruskan. Okey, ini adalah contoh koleksi-koleksi ucapan Perdana Menteri. Okey, ini juga kita boleh kaji. Pelajar boleh mengkaji dengan lebih mendalam dari sudut penulisan kita sendiri berdasarkan kefahaman kita dan kaitkan dengan apa yang berlaku dari dalam masa kajian yang kita buat itu. Okey, banyak benda kita boleh tulis berkaitan dengan tokoh-tokoh ini, walaupun telah banyak penulisan yang dibuat tentang tokoh-tokoh negarawan ini. Okey, dan ini adalah imbasan fakta, contoh imbasan fakta okey, yang pelajar boleh lihatlah dokumen-dokumen ini untuk dibaca dan ambillah yang mana yang sesuai untuk digunakan dalam kajian kita. Okey. Okey. Okey pelajar, satu lagi adalah melalui jurnal Jebat. Ini dalam jurnal Jebat yang ditulis yang ada dalam portal Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, ini juga ada satu contoh bahan yang autentik yang boleh pelajar gunakan. Ini dalam jurnal Jebat ini, itu Malaysia Journal of History, Politik dan Strategic Studies. Okey, ini adalah jurnal dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Pelajar boleh meneroka beberapa tajuk yang mungkin pelajar boleh lihat untuk memahami ataupun mendapatkan maklumat berdasarkan kepada hasil-hasil kajian ilmiah yang ditulis oleh pensyarah dan juga pelajar-pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga beberapa penyelidik pengkaji yang menghasilkan penulisan mereka di dalam jurnal ini. Jurnal ini adalah jurnal sumber yang kedua. Jadi jurnal ini boleh digunakan untuk dimasukkan dalam esei pelajar, dalam esei pelajar dengan melihat fakta-fakta yang penting yang ada kaitan dengan kajian tersebut, dengan memberi kredit kepada jurnal ini, dengan menyatakan daripada mana sumbernya. Bukan macam saya kata tadi, kita tak boleh ambil 100% daripada bahan yang kita ambil di sini dan terus letakkannya di dalam esei kita. Itu akan menjadi plagiat. Jadi kena hati-hati dalam penggunaan sumber yang kedua ini. Jadi kita hanya ambil bahagian yang penting yang boleh kita ulas semula berdasarkan kepada kajian atau yang dibuat, kajian-kajian ilmiah yang telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji dalam jurnal ini. Ini sangat bagus, sangat ilmiah dari segi penulisan sejarah. Jadi pelajar boleh gunakan ini sebagai salah satu sumber untuk mendapatkan bahan ataupun evidence sejarah, sama ada sumber terutamanya sumber kedua dan juga sumber yang ketiga. Ini contoh-contoh artikel lah yang pelajar boleh lihat. Jadi boleh search dekat dalam jurnal ini dan pelajar boleh baca dan cuba lihat dari segi penulisannya, cara penulisannya, bagaimana nota hujung itu ditulis, format yang betul dan juga senarai bibliografi yang digunakan. Semua itu pelajar boleh merujuk kepada kajian-kajian ini. Sebab inilah contoh kajian-kajian ilmiah yang baik, yang bagus, yang menepati format dan sebagainya. Jadi boleh search dekat Jebat ataupun jurnal Jebat ini untuk memberi bahan yang autentik berdasarkan kepada sumber-sumber sejarah yang diperlukan. Okey, ini contoh-contohnya lah. Ada banyak tajuk yang pelajar boleh lihat di bahagian search ni, nampak tulis dari search sini dan pelajar boleh lihat lah apa pelajar nak kaji. Contoh Lukut 1846 hingga 1884, Pandai Terawal di Selangor. Okey, ini kita boleh lihat, boleh baca PDF sama abstraknya dan juga PDF ni. Ini tulis oleh Ahmad Kamal Arifin Muarus, Nur Aini Muhammad Nur dan sebagainya. Bila kita menulis, mengambil sesuatu bahan, kita kena catatkan pertama siapa pengarangnya, apakah tajuknya. Okey, misalnya tajuk, pengarang tajuk jurnal Jebat, okey, volume berapa, okey, dan bahagian mana yang kita ambil, kita nyatakan muka surat berapa. Okey, semua tu letakkan, kita kumpulkan. Mesti ada satu buku catatan. Bila kita dah kumpul, nanti pelajar akan buat satu buku. Ada satu buku catatan untuk mengumpulkan semua bahan, sumber pertama, sumber kedua, sumber ketiga misalnya, kita letakkan dalam buku catatan itu, dah kita kumpulkan dahulu. Nanti
bahan daripada buku pencatatan itu pelajar akan gunakannya untuk menulis esei sejarah, dan barulah kita letakkan di dalam esei tersebut berdasarkan sumber ataupun evidence yang telah kita kumpulkan dalam buku catatan yang saya masukkan nanti. Ini saya akan jelas kali itu dengan lebih lanjut. Sekarang kita hanya mengumpul bahan. Mengumpul bahan yang ketiga melalui jurnal jebat. Ada banyak bahan yang pelajar boleh gunakan untuk mengembangkan esei kita menjadi esei sejarah yang baik. Ini adalah contoh-contoh pelajar boleh lihat beberapa artikel yang menarik yang ditulis oleh sejarawan tentang sesuatu, sama ada sejarah tempat, sejarah ekonomi, tema ekonomi, tema tempat, tokoh dan juga sukan. Tolong pelajar boleh mendapatkan maklumat daripada bahagian ini melalui jurnal jebat ini. Ini adalah jurnal-jurnal yang percuma lah, yang kita tak perlu bayar. Jadi pelajar boleh mendapatkan bahan yang cukup menarik sebagai satu bentuk penulisan ilmiah yang autentik. Jadi tolong boleh baca sejarah peminat jalan kereta api negeri Kedah, perubahan dan pergerakan politik Melayu negeri Kedah, contoh. Jadi pelajar boleh baca kat sini lah. Ini bahagian yang ketiga, sumber yang ketiga yang kita boleh gunakan untuk mendapatkan sumber untuk menulis esei sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan belajar. Cara yang kedua, kita boleh guna portal Google Scholar. Dalam kita nak mencari maklumat secara online. Salah satu laman yang sesuai, kita guna Google Scholar. Pelajar pergi ke Google, cuba lihat Google Scholar. Dalam Google Scholar ini ada search kat sini. Pelajar tulislah apa saja yang pelajar nak cari berkaitan dengan kajian yang kita kena buat. Tapi pelajar kena ingat dalam Google Scholar ni, bahan yang terdapat dalam Google Scholar ni kebanyakannya adalah sumber kedua. Jadi kita boleh gunakan bahan ini sebagai asas dan juga penambahan dalam penulisan kajian kita supaya dia menjadi lebih luas, supaya menjadi lebih menarik. Tetapi kita tak boleh menggunakan hanya satu daripada sumber ini, guna 100% untuk menghasilkan esei. Sebab itu akan menjadi plagiat. Sebab kita ambil segalanya dalam tu. Tak boleh. Kita hanya baca, ambil maklumat yang penting yang ada kaitan dengan kajian kita. Cuba lihat bagaimana mereka menulis nota hujung, bagaimana mereka ataupun mereka menggunakan nota kaki, apakah sumber-sumber biografi yang mereka gunakan. Itu semua boleh kita lihat dan adakah ia sesuai dengan kajian yang kita lakukan. Mungkin maka kita dari Hulu Selangor ni, mungkin dia ada menceritakan tentang latar belakang daerah Hulu Selangor. Jadi kita boleh ambil bahagian daripada latar belakang daerah Hulu Selangor itu untuk masukkan dalam esei kita, sebab esei kita berkaitan dengan daerah Hulu Selangor, contoh. Jadi kita boleh ambil yang mana yang sesuai, tetapi bukan 100% daripada esei itu kita gunakan dalam kita punya kajian. Itu akan jadi plagiat. Jadi kita perlu berhati-hati dalam menggunakan sumber yang kedua. Jadi sumber kedua ini hanyalah sebagai penambahan kepada penulisan kita itu supaya dia menjadi satu penulisan yang baik. Dan setiap fakta yang kita sampaikan itu berasaskan kepada evidence ataupun sumber. Ini boleh jadi sebagai sumber yang kedua. Jadi pelajar boleh gunakan Google Scholar ini untuk mendapat pelbagai penulisan, hasil-hasil penulisan, hasil-hasil kajian yang telah dibuat oleh beberapa pengkaji sebelum ini. Jadi ambil, cuba lihat, cuba baca. Macam saya kata tadi, pertama tengok isinya, tengok dia punya sumber yang digunakan, nota hujung dari segi bibliografi itu sangat penting untuk kita lihat. Mungkin ada bibliografi itu yang kita boleh cari, boleh kita dapatkan dan kita ambil untuk kita mengulas dalam ulasan kita sendiri, dan kita mengambil fakta-fakta yang penting untuk mengetahui sumber yang mana yang sesuai untuk kita masukkan dalam esei kita. Jadi kebijaksanaan itu sangat penting dalam kita mengenal pasti bahan-bahan yang berkaitan. Jadi pelajar kumpulkan, dan ini juga kita boleh gunakan untuk membuat sorutan kajian atau literature review semasa kita menulis proposal kajian. Ini contoh-contoh lah History of Malaysian Economy. Kalau kita yang buat tema ekonomi itu, ada banyak perkara berkaitan dengan ekonomi Malaysia yang kamu pelajar boleh gunakan yang sesuai dengan tajuk dan juga tahun kajian kita dan latar belakang tempat kajian yang kita buat itu. Kita boleh melihat kepada contoh-contoh ataupun hasil-hasil penulisan yang telah diberi sebelum ini. Cuba lihat dalam Google Scholar, ada banyak maklumat yang pelajar boleh search untuk memperolehi maklumat tersebut. Contoh inilah
ni semua ekonomi dan sebagainya. Jadi ada berapa banyak perkara, misalnya pendidikan dan pengajaran mata pelajaran sejarah di sekolah di Malaysia contohnya, di UKM ni Cik Panji boleh lihat karya hidup, riwayat hidup trend penerbitan penulisan di Malaysia, yang buat biografi itu, yang buat tentang tokoh, mungkin boleh baca tentang ini, ke artikel ini, untuk melihat perkara-perkara penting berkaitan dengan penulisan tentang tokoh. Ini boleh digunakan lah sebagai kita punya kefahaman kita tentang bagaimana untuk menghasilkan satu esei yang berkaitan dengan tokoh itu dengan baik. Dan apakah sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan itu yang boleh kita jadikan sebagai panduan, sebagai pengukuhan kepada esei yang kita tulis. Ini antara perkara-perkara penting lah, yang boleh kita gunakan dalam laman web yang kedua yang saya telah jelaskan, iaitu Google Scholar. Jadi kita dah jelaskan tentang Arkib Negara. Ada banyak bahan dalam Arkib Negara yang pelajar boleh gunakan. Dan yang kedua adalah melalui Google Scholar. Kebanyakannya maklumat yang ada dalam Google Scholar ini adalah sumber kedua, dan kita boleh ambil yang mana yang sesuai sebagai tambahan kepada mengukuhkan penghuraian kita tentang kajian yang kita buat berdasarkan kepada kajian-kajian yang telah dibuat sebelum ini. Dan kita lihat yang paling penting kat sini, kita perlu lihat sumber biografi yang digunakan, dan juga sumber-sumber dari segi nota hujung ataupun nota kaki yang digunakan dalam kajian tersebut. Sebab ini adalah satu kajian ilmiah yang autentik yang boleh kita gunakan ini sebagai evidence kepada esei kita, supaya esei kita itu menjadi esei sejarah yang baik, yang menepati dari segi format dan juga dari segi penulisan yang betul. Ini pelajar boleh gunakanlah untuk mendapatkan maklumat. Kita juga boleh memperoleh maklumat melalui YouTube para pelajar. Melalui YouTube juga pelajar boleh memperoleh maklumat dan boleh jadikan sebagai evidence dalam penulisan esei kita. Misalnya melalui YouTube ni kita ada banyak channel dalam YouTube ini yang kita boleh search untuk mendapatkan tentang latar belakang sejarah yang kita kaji. Contohnya kita nak lihat sejarah negeri Selangor, kita tulis kat search ini, tulis sejarah negeri Selangor, ada banyak yang pelajar boleh lihat. Video yang telah dihasilkan oleh pelbagai pihak. Cuba lihat saja, cuba baca, cuba tengok mana yang sesuai. Jadi boleh diambil ini sebagai satu sumber yang berkaitan dengan kajian kita, dengan kita nyatakan sumber itu daripada mana. Contoh yang inilah sejarah ni, ambil tengok yang tu lah yang sesuai lah. Ni adalah berkaitan dengan Hulu Selangor. Sejarah pelombongan BJ Timah, contoh BJ Timah. Semua tu ada dalam YouTube yang pelajar boleh gunakan. Contoh History Channel Malaysia, ini ada komentari bagus, sangat menarik, dan pelajar boleh ambil ini untuk dijadikan sebagai tambahan kepada evidence yang nak kita gunakan dalam menulis esei sejarah. Ini berdasarkan kajian, latar tempat, latar masa dan isu yang dikaji dalam kajian itu, kita boleh lihat dan rujuk kepada sumber-sumber yang lain, contohnya daripada YouTube channel ini. Jadi pelajar boleh search dan gunakan, dapatkan maklumat dari situ, yang tidak memerlukan kita bersemuka untuk mendapatkan bahan-bahan ini. Boleh ya pelajar? Contoh ini adalah kita boleh, pelajar hanya buka YouTube dan search di dalam ruangan search yang diberikan ini untuk mencari apa sahaja yang mungkin berkaitan dengan kajian, tema dan juga dari segi latar tempat, latar masa kajian yang pelajar buat untuk sebagai bahan tambahan kepada penulisan itu. Ini contoh yang buat menulis tentang tokoh P. Ramlee misalnya. Ini boleh jelas tunjukkan itu. Satu lagi bahan yang boleh kita ambil untuk jadikan evidence para pelajar adalah melalui beberapa portal rasmi yang lain, misalnya dari Astro Awani, TV3 dan juga syarikat media firman yang lain, surat khabar dan sebagainya, untuk kita memperolehi sama ada sumber pertama ataupun sumber kedua. Kalau surat khabar, dia menceritakan tentang peristiwa yang berlaku pada hari itu, dia boleh jadi sumber pertama. Ini kalau dia berdasarkan penulisan itu berdasarkan kepada ulasan ataupun laporan yang ditulis, yang diceritakan oleh wartawan ataupun pengarang pada waktu itu, dia telah menjadi sumber yang kedua. Ini jadi sumber yang kedua. Jadi jika kena pasti yang mana sumber pertama, sumber yang kedua.
Jadi surat khabar kita boleh gunakan sebagai sumber pertama dan juga sebagai sumber kedua, bergantung kepada bagaimana pengkesahan itu dinyatakan dalam surat khabar tersebut. Ini sama ada dia menceritakan tentang perasmian tentang suatu tempat, ataupun dia mengisahkan tentang pelancaran tentang sesuatu produk yang baru. Kalau tajuk ekonomi itu boleh jadi sebagai sumber pertama, ataupun dia menceritakan tentang pencapaian syarikat-syarikat tersebut. Ini misalnya Pro 2, ini Proton misalnya. Dalam satu laporan surat khabar, majalah, itu sudah jadi sumber yang kedua. Semua tu yang pelajar boleh gunakan dalam menghasilkan kajian. Contoh dalam Astroawan ini, pelajar boleh lihatlah ada banyak sama ada berita, video, foto yang boleh kita gunakan sebagai bahan. Itu juga daripada surat khabar, surat khabar secara online, yang kita boleh lihat koleksi-koleksi yang lebih awal, tahun 2000 hingga tahun 2015 tu banyak. Jadi pelajar boleh search dekat surat khabar online ini, sebab ada misalnya utusan dan sebagainya. Jadi semua bahan-bahan ini kita boleh dapatkan dalam portal-portal surat khabar secara online. Ini juga boleh membantu pelajar untuk mendapatkan maklumat tanpa perlu untuk bersemuka. Jadi cubalah pelajar search kepada sumber-sumber yang saya nyatakan ini. Ini sumber yang seterusnya lah. Satu lagi sumber yang kita boleh teroka adalah sumber daripada laman web rasmi kementerian-kementerian ataupun jabatan-jabatan kerajaan, majlis daerah, jabatan dan sebagainya. Pelajar boleh search di laman web rasmi untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan kajian yang kita buat. Contohnya Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini. Ada banyak kereta khabar dan sebagainya yang boleh pelajar lihat. Cuba lihat kat sini di bahagian search ni. Search nampak dasar ni saya tulis dasar, dia keluar dasar lah. Jadi pelajar boleh search kat sini. Ini ada portal rasmi Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Pertahanan, Kementerian Belia dan Sukan, berkaitan dengan tema-tema kita lah. Jadi pelajar boleh ambil. Ini contoh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ini juga ada banyak bahan yang boleh kita gunakan. Pustakaan koleksinya. Inilah laman web rasmi Perbankan Pustakaan Awam Negeri Sembilan. Pustakaan negara semua ada. Jadi pelajar boleh gunakan ini. Ini ada unit perancangan ekonomi Jabatan Perdana Menteri, ada keratan akhbar. Juga pelajar boleh search dan cari bahan maklumat. Mana tahu ada yang berkaitan dengan kajian yang kita buat. Jadi banyak sumber sebenarnya pelajar dengan mencari, meneroka, mengumpul maklumat daripada maklumat dalam jaringan ataupun secara online ini. Ini adalah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Jadi pelajar bolehlah ada banyak juga keratan akhbar dan maklumat balas daripada aduan akhbar dan sebagainya. Cari yang mana sesuai lah dengan kajian yang kita buat untuk disesuaikan untuk mengumpul sebanyak mungkin maklumat yang autentik untuk kita boleh gunakan dalam menulis esei kita, khususnya dalam menulis nota hujung dan juga sumber biografi. Biarlah sumber nota hujung tu padat, cantik, dan setiap fakta yang kita guna tu kita ada sumber yang kita nyatakan dan kita punya banyak sumber biografi supaya menjadikan hasil esei kita itu satu esei yang menarik, dan esei ini boleh digunakan untuk kajian selanjutnya pada masa akan datang. Ini contoh pustakaan. Satu lagi adalah pustakaan misalnya pustakaan Perdagangan Malaysia, pustakaan awam pun banyak. Ini ialah Arkib Negeri Sabah contohnya. Jadi pelajar boleh masukkanlah, boleh mengeneroka maklumat daripada sumber-sumber yang saya nyatakan tadi. Rekod ekonomi, rekod sukan, nampak ini di Arkib Sabah, pertubuhan dan sebagainya, boleh lihatlah. Pelajar-pelajar di Sabah mungkin boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan kajian lokal isteri yang pelajar buat di tempat pelajar. Inilah laman web Pustakaan Negara Malaysia. Satu lagi yang popular yang boleh pelajar gunakan, boleh dapat secara online melalui laman web. Kena daftar dulu, kena masuk jadi ahli, baru boleh akses ke dalam Pustakaan Negara Malaysia secara online ni. Ini Pustakaan Negara Malaysia selalu berada di sisi anda. Jadi macam-macam maklumat boleh pelajar cari tanpa perlu ke Pustakaan Negara. Ini cuma secara online dekat sekarang ini.
Okey, ini contoh-contoh lah. Pelajar boleh search dalam laman web Perpustakaan Negara Malaysia untuk mencari maklumat tersebut ataupun membuat kontak secara langsung dengan ini contoh-contoh keratan akhbar utusan Malaysia daripada perpustakaan yang dikumpul oleh perpustakaan PKG Kampung Ipoh Kampus Ipoh. Ini adalah IPG Ipoh. IPG Kampus Ipoh. Okey, juga boleh lihat. Okey, satu lagi yang terakhir ada ini contoh akib yang ini berbayar. Para pelajar memang banyaklah bahan tapi kita kena bayar. Ini melibatkan kos lah. Saya rasa tak perlu pun sampai kita nak mengeluarkan wang yang banyak untuk mendapatkan bahan tapi saya tunjukkan saja ini memang banyaklah sumber-sumber yang kita boleh perolehi daripada online finding it tapi ini adalah laman web yang berbayar untuk mendapatkan bahan-bahan ini sama ada bahan akib, jenis-jenis rekod dan sebagainya. Sumber banyak yang pelajar boleh teroka tetapi dia perlu dibayar bukan percuma laman web ini. Dari segi image, audio, dokumen, video, artifak ni semua ada dekat dalam ni tapi ada harganya lah sangat mahal jadi pelajar boleh tengok sajalah yang sesuai saja. Okey, ini adalah contoh-contoh yang kita boleh gunakan untuk mendapatkan maklumat yang autentik, maklumat yang apa yang kata sebagai maklumat yang bersifat yang ilmiah yang boleh diakui keabsahannya untuk memberikan satu esei kita yang baik. Bukan kita ambil daripada blogspot yang tidak pasti dari segi ketulinan keaslian sumber yang digunakan. Pelajar gunakan laman web rasmi, dan gunakan portal-portal rasmi yang saya nyatakan tadi untuk memperolehi sumber pertama, sumber kedua dan juga sumber ketiga yang berkesan. Jadi pelajar gabungkan semua maklumat yang kita peroleh secara online ini. Macam saya kata tadi, penting kita mencari di mana kita nak cari. Dah dapat, dah temui, kita kena meneroka portal tersebut, teroka, masuk, search, cari sebanyak yang mungkin maklumat yang sesuai dengan kajian kita, sesuai dengan isu yang kita nak jelaskan, sesuai dengan latar tempat yang kita kaji dan latar masa yang kita peruntukkan untuk menjelaskan isu-isu tersebut. Dari semua bahan itu pelajar kumpulkan dahulu, asingkan sumber pertama, sumber kedua, sumber ketiga dalam buku catatan. Kemudian baru kita menulis. Kita masuk tahap yang kedua, kita menulis esei. Jadi bila kita menulis esei itu, kita gunakan semua bahan yang telah kita kumpulkan tadi sebab kita dah nyatakan siapa pengarangnya, tajuk karangan tersebut, mana buku ataupun siapa yang terbitkan, tahun bila diterbitkan dan buku surat berapa, artikel ataupun petikan yang kita ambil, yang kita gunakan dalam esei. Semua itu dinyatakan dengan sistematik. Itulah cara kita menulis esei sejarah yang baik. Jadi kita kumpulkan semua maklumat itu. Setelah saya kata tadi, kita mencari, kita meneroka, kita kumpul, kita catatkan dalam buku catatan. Dan semua bahan itu nanti kita gunakan untuk kita menulis. Jadi kita dah siapkan, kita kumpul, kita akan mula menulis esei kita menggunakan Word, menggunakan Word, dan di situ kita mula mengarang. Mula dengan pengenalan, kita menjelaskan persoalan kajian yang kita letakkan dalam proposal itu berdasarkan sumber yang kita ada, kita hasilkan. Kita menjawab satu-satu persoalan. Soalan pertama, soalan kedua, soalan yang ketiga misalnya. Dari situ baru kita menulis penutup kepada esei itu. Maka selesailah esei kita. Dan di bahagian ujung tu kita letakkan nota hujung sebab kita letakkan dalam referen itu tadi apakah sumber yang kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu evidence atau fakta yang nak kita tulis. Kemudian akhir sekali kita tulis bibliografi. Berdasarkan semua sumber yang tadi kita nyatakan sumber beza nota hujung dengan sumber bibliografi. Dalam bibliografi tidak perlu kita tulis halaman ataupun muka surat. Halaman dan muka surat hanya kita gunakan dalam nota hujung. Itu bezakan nota hujung dengan bibliografi ataupun sumber rujukan. Itu antara perkara penting yang boleh kita gunakan dalam menghasilkan satu esei yang baik untuk membolehkan kita dapat markah yang baik dalam menulis esei. Pelajar teruskan, jangan putus asa. Masih banyak peluang, masih banyak bahan yang boleh kita perolehi daripada sumber yang pertama. Berdasarkan bahan ini, pelajar juga boleh membuat temu bual. Membuat temu bual secara online.
dengan orang sumber yang kita gunakan. Kita kaji tentang dasar ekonomi baru, mungkin kita boleh dapatkan orang sumber yang berdekatan dengan kita, yang terlibat dengan dasar ekonomi baru, kesan daripada dasar ekonomi baru itu. Misalnya ibu bapa kita sendiri, jiran-jiran kita sebelah yang kita tahu, yang kita boleh hubungkan dia, berhubung dengan mereka hanya melalui email, melalui WhatsApp, melalui Telegram, untuk kita menghasilkan satu temu bual dan kita kaitkan dengan aset kita. Itu antara tip yang saya boleh berikan, penjelasan berkaitan dengan sumber, mencari, mengumpul, meneroka, mengumpul, mencatat, dan akhirnya nanti kita akan menulis satu esei sejarah berdasarkan semua perkara yang kita peroleh tadi. Kita bukan ambil mana-mana esei kemudian kita ubah suai esei itu jadi esei kita. Itu bukan esei, itu plagiat. Jadi hati-hati bila kita menghasilkan satu esei, pastikan esei kita itu esei yang berdasarkan apa yang kita kaji, berdasarkan sumber yang kita buat, supaya kita menggunakan disiplin ilmu ini sebaik yang mungkin. Kita dapat ilmu, kita dapat pencapaian, markah, dan kita dapat ilmu menghasilkannya. Bukan kita ambil jalan singkat, jalan mudah untuk menghasilkan esei dengan copy and paste. Itu sesuatu yang tidak wajar. Sebab plagiat adalah satu kesalahan besar yang boleh menyebabkan esei itu tidak diterima dari segi pemarkahannya. Jadi berhati-hati dalam menghasilkan satu esei. Pastikan biar esei itu tajuk tak hebat, tetapi cara penulisan kita itu betul, menggunakan format yang betul, berdasarkan kepada evidence yang perlu dinyatakan. Itu sama ada sumber pertama, sumber kedua, dan juga sumber ketiga. Gabungkan ketiga-tiga sumber ini untuk menghasilkan satu esei yang baik. Selamat maju jaya, teruskan para pelajar. Semoga kita berjumpa di masa akan datang. Terima kasih. Teruskan kita jaga SOP, dan kita sama-sama memutuskan rangkaian COVID-19. Terima kasih. Berminit bersama Suko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di